Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadur rasulah wa bi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kepada kita atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita nafas, memberikan kita penglihatan kehidupan kita pada hari ini. Tidak lupa juga junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita satu nikmat kemudahan untuk umat-umatnya, umat-umat akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini saya bukan nak memberi tazkirah, tak layak pun nak bagi tazkirah. Saya hanya sekadar memberi perkongsian ilmu, sekadar insya-Allah kerana tuntutan perkongsian ilmu ini di mana dalam peristiwanya Isra Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana telah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, di mana telah dibawa oleh Malaikat Jibril melawat syurga dan neraka, di mana di neraka tersebut diperlihatkan di mana golongan manusia yang telah dibaringkan, diikat kakinya ke atas dan kakinya, tangannya ke atas dan kakinya ke bawah, dan dilemparkan batu besar di kepalanya. Maka hancur kepalanya, maka bercantum balik, maka dibalingkan kepalanya lagi batu. Maka itulah azab apa yang ditanyakan oleh Nabi SAW kepada Jibril. Jibril menjawab, itulah manusia yang telah diberi ilmu, dan dihidayah, maka ia tidak disebarkan, tidak berdakwah ilmu itu, maka itulah umat-umat Nabi Muhammad yang diberi azabnya. InsyaAllah hari ini kita telah masuk di bulan Zulhijjah, di mana bulan hari ini pada 4 Zulhijjah banyak peristiwa dan kebaikan di bulan Zulhijjah ini. Antaranya di mana dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang Nabi SAW telah bersabda, tiada amalan dilakukan pada hari lain yang lebih baik daripada amalan pada 10 hari ini. Lepas tu para sahabat menanyakan, walaupun jihad Nabi SAW, ya walaupun jihad juga adalah, maka dalam 1 hingga ke 10 Zulhijjah adalah perkara-perkara sunat ibadah yang perlu kita lakukan, kerjakan. Kerana pada bulan Zulhijjah inilah di mana terletaknya kumpulan semua ibadah seperti haji, solat, puasa dan sedekah dikumpulkan di bulan ini. Maka itu perlulah kita kerja amalan-amalan ini untuk ada amalan sunat yang terbaik pada bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan Zulhijjah lah bulan-bulan yang kita dapat mengumpulkan hidayah, di mana umat-umat Nabi Muhammad ini Allah memberi pengasihan kepada umatnya, kerana pada bulan-bulan Zulhijjah, bulan-bulan haram adalah bulan-bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Empat bulan inilah yang perlu kita kerja amal ibadah, amal soleh, kerana kita adalah umat-umat akhir zaman, umat-umat yang tidak lama lagi. InsyaAllah antara juga dituntut dalam bulan Zulhijjah ini adalah puasa sunat Arafah. Sunat Arafah ini adalah dalam hadis riwayat Muslim. Hadis Nabi SAW bersabda, ia mendapat menghapuskan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Maka dalam bulan 9 Zulhijjah itulah mana yang pergi haji dia di padang Arafah, yang mana kita boleh bersunat puasa sunat Arafah, mana itulah fadilat-fadilatnya. Dan dalam bulan Zulhijjah ini juga kita perlu ingat terdapat juga peristiwa-peristiwa
semasa di zaman-zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana antara peristiwa ada juga peristiwa Aqabah. Peristiwa Aqabah kedua juga berlaku pada 13 Zulhijjah, di mana peristiwa itu seramai 73 orang masa tu zaman Nabi SAW masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah, untuk dia perjanjian antara 73 orang dan 2 wanita daripada kaum Aus dan Khazraj, di mana di Madinah ketika itu terdapatnya 3 kaum semasa Madinah sebelum Islamnya. Aus dan Khazraj dan Yahudi terdapat di Madinah. Maka 2 kaum ini, Aus dan Khazraj, berjumpa Nabi SAW di Bukit Aqabah dipanggilnya, dan mereka membuat bai'ah pada Muhammad. Mereka berjanji dan taat setia untuk terus membantu serta menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk Yathrib. Ketika itu Madinah bukan dipanggil Madinah, ia dipanggil Yathrib. Ia juga menjadi titik tolak penghijrahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Sa'ad bin Malik adalah wakil daripada Aus, daripada Madinah, untuk berjumpa dengan Muhammad. Dan setelah dibuat perjanjian bai'ah, dan ketika itu juga Mus'ab ketika itu berada di Madinah sebagai duta Muhammad SAW untuk mengajar Islam di Madinah. Ketika itu Mus'ab menghantar surat kepada Muhammad SAW untuk berhijrah, dan ketika itulah diwahyukan oleh Allah SWT kepada Muhammad untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak itu juga peristiwa-peristiwa lain ada juga, antaranya peristiwa penyembelihan seperti kita tahu Nabi Ismail alaihissalam. Seperti Nabi Allah Ismail, mana Nabi Allah Ibrahim yang pernah telah diwahyukan oleh Allah dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail. Maka itulah kita sekarang, yang mana kita buat pengorbanan ini membuktikan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala bagi mengabadikan dalam sejarah umat Islam ibadah korban kita yang telah akan dilakukan pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Selain itu juga ada peristiwa-peristiwa lain di dalam bulan Zulhijjah, sepertinya Saidina Umar Al-Khattab, khalifah yang ketiga, yang telah wafat pada 26 Zulhijjah pada tahun 23 Hijrah. Selain itu juga pelantikan Saidina Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga, dan berakhir pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah, dan kematiannya juga Saidina Uthman bin Affan pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Selain itu juga Nabi Allah Ibrahim juga lahir juga pada bulan Zulhijjah, yakni pada tahun 8 Hijrah. Yang ini ibunya bernama Maryah binti Al-Tibtiyah. Itu ibunya Nabi Allah Ibrahim. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang berlaku di bulan Zulhijjah, insya-Allah, dengan adanya bulan-bulan yang baik, bulan-bulan haram ini meningkatkan amal ibadah kita untuk kita sebagai umat akhir zaman, kerana kita tahu bahawa zaman Osmaniyah jatuh di Turki pada tahun 1924, 3 akhir bulan 3 1924, maka 3 bulan 3 2024 genaplah maka 100, seperti mana janjinya Nabi Muhammad SAW. Setiap 100 tahun Islam akan diperbaharui oleh satu tokoh yang akan datang, dan kita percaya yang akan datang ini ada Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi alaihissalam. Dan begitu juga Yahudi menunggu-nunggu kedatangan Al-Masih Dajjal. Maka semoga kita mengambil ibrah, moga kita diletakkan di saf-saf perjuangan Islam, menegakkan Islam, bukannya diletakkan sebagai kita ni sebagai untuk memusuhi Islam atau menolak ajaran menghapuskan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Dan pelbagai-bagai Syiah atau Wahabi yang ada di sekarang ini pahaman pelbagai-bagai. InsyaAllah semoga majlis ilmu ini
malaikat memayungi kita untuk mengangkat doa-doa kita terus ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi Kurniakanlah dapat melihat wajah